Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terdahulu, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Syahrizad kerana telah memberi peluang kepada kami bertiga untuk menyelesaikan tugasan 3 bagi subjek mata pelajaran penulisan akademik GWCP 1042. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Wan Mama Afif, dan 2 orang rakan saya iaitu saudara Danish dan saudara Irfan. Kami bertiga akan menerangkan mengenai tokoh pra-merdeka iaitu Munshi Abdullah dan tokoh pasca merdeka iaitu Asmah Haji Omar. Di sini saya ingin menceritakan tentang tokoh pra-merdeka terdahulu iaitu Munshi Abdullah, yang nama asalnya ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yang lahir pada tahun 1796 di Melaka dan meninggal pada 1854 di Jeddah. Abdullah Munshi dikenali sebagai bapa sastera Melayu moden. Beliau dikenali dengan penulisan gaya moden yang berbeza dari karya tradisional Melayu, dengan karya-karyanya yang lebih realistik dan tidak berasaskan mitos atau legenda. Contohnya Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Abdullah Munshi juga dianggap pelopor kewartawanan dan kesasteraan moden dalam dunia Melayu. Berdasarkan artikel yang telah kami kaji, antara beberapa aspek yang telah kami dapat kaji iaitu mengenai keutuhan wacana, yang mana dapat menganalisis komprehensif tentang faktor pembentukan Abdullah Munshi sebagai tokoh bahasa, sastera dan kewartawanan, penggunaan teori pembelajaran dan strategi bahasa memperkukuh wacana. Seterusnya ialah mengenai sumber rujukan, yang mana rujukan yang digunakan dalam kajian ini termasuk karya asli Abdullah Munshi serta teori pembelajaran sosial Bandura dan model strategi pembelajaran bahasa Oxford. Selain itu, karya akademik dan disertasi berkaitan turut dirujuk untuk memperkuat analisis. Sumber-sumber yang digunakan relevan dan menyokong penulisan kajian ini. Seterusnya ialah mengenai kejelasan penulisan, yang mana penulisan disusun secara sistematik dengan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Istilah akademik diimbangi dengan penjelasan konsep untuk memudahkan pembaca, disertai contoh spesifik dari kehidupan Abdullah Munshi untuk memperjelas teori yang dibincangkan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya iaitu saudara Irfan untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang keutuhan wacana yang terdapat di dalam artikel Abdullah Munshi. Yang pertama, keutuhan gramatikal. Antara contoh keutuhan gramatikal ialah yang terkandung dalam artikel ialah daripada segi penanda penghubung iaitu seterusnya dan selanjutnya. Daripada sudut penanda rujukan pula, di artikel sebagai contoh ini dan itu. Seterusnya, keutuhan semantik. Keutuhan semantik di artikel ini ialah contoh ayat dia. Penulisan ini menemukan tema menuntut ilmu melalui peranan bapanya iaitu Abdul Qadir dan pengaruh persekitaran. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal dalam artikel ini contoh dia adalah realiti tidak lagi menakrifkan cerita dongeng dan khayalan. Jadi di sini terdapat realiti dan dongeng, dan itu daripada segi antonim iaitu berlawanan. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi di dalam artikel ini ialah salah contoh noktah, tanda soal, koma dan titik bertindih. Penanda wacana yang terkandung dalam artikel Abdullah Munshi pula ialah dari sudut penanda idea. Yang pertama, mengembangkan idea sebagai contoh seterusnya dan selanjutnya. Dan kemudian daripada sudut pertentangan idea sebagai contoh tetapi. Daripada penanda kronologi. Penanda kronologi yang terdapat dalam artikel ini ialah pada masa kini dan kemudian. Dan sekali, penanda organisasi yang terkandung dalam artikel ini daripada sudut perenggan pengenalan, iaitu penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemenjadian Abdullah Munshi sebagai tokoh dalam bahasa, sastrawan dan kewartawanan. Dan perenggan penutup
berdasarkan perbincangan di atas. Jadi itu adalah penanda organisasi yang terdapat dalam pandu artikel ini. Seterusnya saya akan meneruskan dengan tokoh pasca merdeka, iaitu Asmah Haji Omar. Nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Tarikh lahir beliau pada 5 Mac 1940. Tempat lahir beliau adalah di Citra, Kedah, Darul Aman. Jawatan sekarang merupakan Profesor dan penyandang kursi Za'bah Universiti Pendidikan Sultan Idris Ubsi, Tanjung Malin, Perak, Darul Rizwan pada 1 Disember 2001 hingga 30 November 2003. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aspek artikel yang terdiri daripada 3 perkara, iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan. Yang pertama, mengenai keutuhan wacana. Wacana dalam dokumen tersusun dengan baik, memanfaatkan kohesi dan koherensi untuk menerangkan hubungan budaya dan bahasa Melayu yang berasal dari Kampa. Seterusnya, sumber rujukan. Dokumen merujuk pelbagai sumber akademik termasuk karya-karya klasik dan teori linguistik sejarah seperti karya A. Samad Ahmad untuk menguatkan hujah tentang asal-usul bahasa dan budaya Melayu. Terakhir sekali, mengenai kejelasan penulisan. Gaya penulisan jelas dan mudah difahami, memberikan penjelasan terperinci walaupun membincangkan konsep yang kompleks. Contohnya dalam menerangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan lingua franca di Nusantara. Kemudian kita lihat pula pada keutuhan wacana yang terkandung dalam artikel Asmah Haji Omar. Yang pertama, keutuhan gramatikal. Sebagai contoh dalam ini ada penanda penghubung, sebagai contoh seterusnya dan tetapi. Penanda rujukan pula dalam artikel ini, sebagai contoh ini, itu dan saya. Kemudian kita lihat pula kepada keutuhan semantik. Keutuhan semantik yang terkandung dalam artikel ini sebagai contoh, oleh sebab sesuatu pusat peradaban juga merupakan pusat geolinguistik dan pusat geobudaya, maka pusat peradaban Melayu adalah juga pusat geolinguistik Melayu dan pusat geobudaya Melayu Islam. Kita lihat pula kepada keutuhan leksikal. Sebagai contoh dalam artikel ini, zaman sejarah hingga sekarang dan zaman kuno alam Melayu. Antonim yang terdapat dalam keutuhan leksikal ialah zaman kuno dan zaman sekarang. Kita lihat pula pada keutuhan fonologi yang terkandung dalam artikel ini. Sebagai contoh, dalam artikel ini terkandung nokta, tanda soal, koma dan titik bertindih. Sekali, penanda wacana yang terkandung dalam artikel ini, yang pertama terdapat penanda idea. Dalam bahagian pertama iaitu mengembangkan idea, sebagai contoh seterusnya. Dan yang kedua pula pertentangan idea. Pertentangan idea yang terkandung dalam artikel ini ialah sebagai contoh tetapi dan walaupun. Kemudian kita lihat pula pada penanda kronologi yang terkandung dalam artikel ini. Sebagai contoh yang terkandungnya dalam artikel ini ialah kemudian. Yang akhir sekali, penanda organisasi. Penanda organisasi dalam artikel ini berbentuk perenggan. Sebagai contoh, perenggan pengenalan, ayat dia, sesuatu kawasan yang dianggap sebagai pusat peradaban merupakan kawasan tumpuan segala jenis aktiviti kehidupan penduduk di sekitarnya. Dan perenggan penghubung, walau bagaimanapun. Akhir sekali, perenggan penutup, Kampar sebagai nama kawasan bahasa dan budaya Melayu mempunyai sejarah yang boleh disusur ke abad-abad yang jauh lebih awal daripada abad ke-7 Masihi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.